Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam sejahtera kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah bin Haji Tuda yang akan bersama kita untuk syarah berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang berusaha Puan Rosni Yati Mansur bersama dengan tim Gubernur Iman yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu muslimi muslimat yang sudah pun sudi mengimarahkan kuliah maghrib kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Tuan Haji Abdullah Tuda pada malam ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan limpah kurnia dan rahmatnya kita dipertemukan lagi dengan dalam perhimpunan pada kuliah maghrib malam ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan taufik, hidayah, petunjuk, inayahnya. Mudah-mudahan kita dapat tingkatkan ilmu kita berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan kita dalam redha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ahli keluarga baginda bagi memberkati kuliah maghrib kita. Mari sama-sama kita membaca umum kitab yang akan dipimpin oleh Tuan Haji Abdullah bin Haji Tuda. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita di halaqah ilmu pada malam ini untuk kuliah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Tuan Haji Abdullah Tuda sentiasa dalam rahmat keberkatan, dipayungi oleh para malaikat bersama di halaqah ilmu pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa majlis, dengan segala bangga dan sukacita mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Abdullah bin Tuda untuk menyampaikan syarahnya. Dipersilakan. Amin, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinnya juga dapat kita bertemu dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diiringi dengan rahmat dan juga keberkatan. Dalam urusan pengajian kita, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam selawat salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. InsyaAllah pada malam ini kita buka muka surat yang ke-110. Kita ulang sedikit tajuk perbincangan dan kesimpulan, yakni beriman dengan kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah disarahkan satu persatu dengan ayat-ayat Al-Quran berhubung dengan kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mengiktikadkan akan ayat-ayat Al-Quran tersebut
yang mana kita beriman dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Yakni daripada perkabaran tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala, yakni daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Apabila kita mengiktikadkannya, maka iktikad itulah, makna keyakinan kita itulah dikatakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu yang pertama. Yang keduanya, di dalam kita mengenal kewujudan Allah Subhanahu wa taala yang dijelas ini diterangkan daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Namun tidak begitu jelas dan terang juga sekiranya tidak kita mengenal akan akidah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Menerangkan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Akidah Asy'ariyah dengan Maturidiyah mengajar kita tentang kewujudan Allah dengan kita mengenal akan sifat-sifat Allah. Yakni dengan mengenal sifat-sifat Allah, kita dapat mengenal kewujudan Allah. Kita tengok dia punya perbezaan tu. Kita dapat mengenal sifat Allah. Kita dapat mengenal akan perbuatan Allah. Dan kita dapat mengenal asma Allah. Kita juga diajar secara langsung di dalam kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ada ini. Yakni langsung daripada Al-Quran untuk kita mengenal akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan mengenal perbuatan Allah yang dinamakan tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Walau macam mana pun tidak memadai untuk kenal Allah sekadar mengenal zahirnya tanpa guru ataupun alim ulama. Contohnya, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Betul-betul zahir dari Al-Quran. Sedangkan dalam Al-Quran terdapat ayat mutasabihat. Dan ayat-ayat mutasabihat tersebut hanya akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah sahaja yang dapat menjelaskan dan berbetulan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu sebagai pembukaan kita untuk nak lebih jauh. Kita sambung pada kelas pengajian kita. Beriman dengan kewujudan Allah. Beriman dengan kewujudan Allah. Apa maksud dia? Allah Ta'ala tu sebenar-benar wujud. Allah Ta'ala tu sebenar-benar wujud. Ada. Apa artinya? Maknanya yang lain tidak ada. La. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala yang ada. Adanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaan. Adanya Allah Ta'ala tidak ada kesudahan. Maknanya adanya Allah Ta'ala kekal. Kekal.
dan adanya Allah Subhanahu wa taala bersalahan dengan tiap-tiap sesuatu, dan adanya Allah SWT berdiri dengan sendirinya, dan adanya Allah Ta'ala esa. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah dijadikan oleh Allah. Maknanya ada permulaan, ada kesudahan, dan adanya selain Allah adalah bersifat baharu, binasa. Dan adanya selain daripada Allah tidak dikatakan wujud, melainkan diwujudkan. Maka benarlah kewujudan Allah Subhanahu wa taala apabila kita memandang, apabila kita melihat akan perbuatan Allah Subhanahu wa taala tentang alam. Kita melihat alam, maka kelihatanlah sifat-sifat Allah. Yakni sifat-sifat yang menjadikan alam. Kita melihat sifat kudrat, iradah serta ilmu Allah Ta'ala pada menjadikan alam. Dan kita dapat melihat di dalam alam kewujudan sifat-sifat Allah. Dengan sifat-sifat inilah maka kita dapat kenal akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Benarlah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanda dan buktinya, yang ini alam ini. Tapi juga kelihatan jika kita tidak memandang ke dalam alam, yakni sifat-sifat alam yang tidak kekal. Yang kekalnya saja sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan kewujudan Allah menjadi pertalian yang kokoh di antara Allah dengan hamba-Nya. Memanglah menjadi pertalian yang kokoh, yakni antara pencipta dengan yang dicipta. Penciptanya adalah Allah. Diciptanya adalah makhluk. Itu yang dikatakan Allah Ta'ala menjadikan makhluk. Jadi kita nak hidup, kita memerlukan kepada Dia, kepada Allah. Itu dikatakan kita berkehendak kepada Allah untuk hidup. Jadi kita sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita mau ataupun tidak, kita berhubung dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetap menghubung kita. Mau ataupun tidak, suka ataupun tidak, percaya ataupun tidak. Pertalian kita dengan Allah SWT tetap kokoh. Yang keduanya, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Dan yang semulia-mulia yang ada di dalam tubuh manusia. Sepaling mulia adalah di dalam tubuh manusia. Maknanya manusia tu merupakan manusia yang sepaling mulia. Di dalam kemuliaan manusia itu ada lebih mulia, iaitu hati. Hati. Dan yang semulia-mulia sifat yang ada di dalam hati manusia ialah keimanan, ialah kepercayaan. Jadi tahulah kita, fahamlah kita sekarang. Pertama, manusia itu dijadikan bersifat mulia. Sebab di dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging tu. Dan di dalam seketul daging itu adalah keimanan.
kepercayaan, keyakinan dalam hati tersebut. Aku percaya, kata hati. Kita ikrarkan, aku percaya. Tak ada perbuatan ni melainkan perbuatan Allah. Sebab apa? Iman tu mana aku percaya akan wujudnya Allah Ta'ala. Di mana kita percaya wujudnya Allah? Ialah dalam hati. Di dalam zihin kita. Bukan di luar daripada akal fikiran kita. Bukan dia wujud iaitu apa? Di luar daripada akal fikiran kita. Iaitu pada kharis. Tidak. Tapi dia wujud dalam hati kita. Hati kita lah mengatakan, aku tak ada daya dan upaya. Melainkan daya upaya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ikrar. Sebab apa? Aku boleh bergerak, boleh bercakap, boleh itu atas taufik hidayat Allah. Imanlah. Keimanan yang sebenar ialah akidah yang timbul daripada hati. Akidah yang timbul daripada hati. Pegangan yang timbul daripada hati. Kepercayaan, keyakinan timbul pada hati. Dia tidak timbul pada luar. Tapi dia timbul daripada dalam hati. Ingat, ini merupakan manusia yang paling mulia. Dia tidak timbul daripada perkabaran. Dia tidak timbul daripada yang kita belajar ke, hapus semua ke. Sebab iman tu anugerah Allah. Ini kita belajar saja atas hidayah Allah, atas taufik hidayat Allah. Mendapatnya apabila kita dikurniakan Allah Ta'ala. Kita faham dan yakin. Di mana? Dalam hati. Jadi keimanan yang sebenar ialah akidah atau pegangan yang timbul daripada hati. Maknanya hati. Seseorang yang didorong oleh perasaan, kasih kepada Allah, lebih daripada apa yang dikasihi di dalam dunia ini. Soal bagaimana kita nak kasih kepada Allah? Jawapannya, dengan kasih Allah, aku kasih akan dunia ini kerana Allah. Barulah kita dikatakan, kita kasih kepada Allah 100%. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita rahmat dan keberkatan, kasih kepada anak-anak dan isteri. Allah Ta'ala kurnia. Dengan kasih sayang tersebutlah kita kasihkan kepada Allah. Artinya apa? Kita kasih apa yang dijadikan oleh Allah, maka itulah tanda kita kasih kepada Allah SWT. Pertukaran malam dan siang. Silih berganti. Terus menerus menjadi bukti kewujudan Allah. Maknanya, alam ini dijadikan oleh Allah. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada sebagainya. Maka matahari ini pun menerangi seisi alam. Alam bermacam-macam alam. Termasuklah alam dunia ini. Dan dunia ini berpusing. Siang malam. Bukti kewujudan Allah Ta'ala yang mengurus dan mentadbir alam ini secara mutlak. Tak ada yang mentadbir, tiada yang mengurus, melainkan ditadbir dan diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apabila kita memandang, menyaksi siang dan malam silih berganti, kelihatanlah akan kudrat dan iradah serta ilmu Allah Ta'ala. Sebab dengan kudrat dan iradah serta ilmu Allah Ta'ala lah persetujuan atas tiga sifat inilah
maka menjadilah alam ini. Jadilah alam ini silih berganti dan sebagainya. Secara mutlak, maknanya tak ada kuasa melainkan kuasa Allah. Tak ada kehendak melainkan kehendak Allah. Alam ni boleh silih berganti siang dan malam. Tak ada pengetahuan melainkan pengetahuan Allah. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Yang maha agung lagi maha berkuasa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah yang berhak disembah dan dipuji. Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah berhak disembah dan dipuji. Siapa yang menyembah? Siapa yang nak memuji? Hamba Allah. Yang berhak disembah dan juga dipuji. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala yang menjadikan kita penuh dengan rahmat dan juga nikmat. Dengan rahmat dan nikmat itulah kita sembah kepada dia. Kita bersyukur atas dia. Dan dialah yang layak menerima pujian dari orang-orang yang beriman. Dan dialah yang layak menerima pujian dari orang-orang yang beriman. Kerana mentadbir seluruh alam ini. Harus diingat dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yakni, adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan alam ini, menjadikan mumkinat ini, menjadikan hamba-hamba ini, minta dipuji, minta dipuja? Jawapannya, la, tidak. Sebab Allah Ta'ala menjadikan kita untuk memujinya. Makna perbuatan dia. Itulah tauhid. Allah Subhanahu Ta'ala mengutus Rasul kepada setiap umat adalah untuk mengajak mereka itu menyembah Allah. First, untuk menyembah Allah. Mentauhidkan Allah. Bukan menyembah berhala-berhala yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Bukan menyembah berhala-berhala yang dibuat oleh tangan kita sendiri. Berhala-berhala yang dibuat oleh tangan sendiri itu jelas dan terang. Tetapi berhala yang bergerak ini, tubuh badan kita ini, itu yang lebih kita takuti apabila kita mengaku dan mempercayai kita ada kuasa selain daripada kuasa Allah. Na'udzubillah min zalik. Selain daripada Allah tidak dapat mendatangkan manfaat. Selain daripada Allah dan tidak dapat mendatangkan manfaat. Dia habis dah. Dia hanya tertuju kepada Allah saja. Baru kita naik saksi, asyhadu alla ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang nyata melainkan Allah. Selain daripada Allah. Mana ada selain daripada Allah? Gambarannya mumkinat, baharu. Tidak dapat mendatangkan manfaat. Lahiriah zahirnya kelihatan. Makhluk ni mendatangkan manfaat. Hakikatnya, la. Tak boleh mendatangkan manfaat. Habis yang kita dapat sekarang ni, itu adalah datang daripada Allah. Puan-puan semua bersedia duduk, dengar. Lahiriahnya, usaha ikhtiar untuk mendapat ilmu.
Saya pun berusaha berikhtiar untuk menyampaikan. Pada hakikatnya kedua-kedua ini adalah kehendak Allah. Kita tak ada daya dan upaya pun. Dan tak mendatangkan manfaat satu pun. Melainkan Allah Ta'ala yang mendatangkan manfaat. Itu sebabnya kita itu berkehendakkan kepada dia untuk mendapatkan manfaat. Dan tidak dapat juga mendatangkan mudarat. Tak dapat juga mendatangkan mudarat. Faham kita? Manfaat dan mudarat bukan datang daripada makhluk. Meskipun lahiriahnya nampak datang daripada makhluk. Tetapi hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak boleh disembah dan dipuja. Maknanya selain Allah, tak boleh. Yang boleh mendatangkan manfaat, yang boleh mendatangkan mudarat. Tidak pula boleh kita itu menyembah dia. Tak boleh. Lah. Jadi baru hakikat dalam hati itu sebenarnya yang hanya wujud adalah Allah. Jadi barulah kita melihat, menyaksi, memandang. Tiap yang wujud tertuju kepada Allah. Baru hati itu hidup, berzikir tentang Allah, Allah, Allah. Yang kesembilan, sesiapa yang ditimpa sesuatu bahaya, tidak sesiapa pun yang boleh menolaknya. Tak ada boleh. Kecuali Allah Ta'ala. Sesiapa yang ditimpa sesuatu bahaya, tidak sesiapa pun yang boleh menolaknya. Kecuali Allah. Jadi fahamlah kita sekarang ni benda tu tertuju hanya Allah, Allah, Allah. Yang nyatanya hanya Allah. Dan sesiapa yang dikehendaki Allah beroleh kebaikan. Dan sesiapa yang dikehendaki Allah beroleh kebaikan. Tidak sesiapa juga yang boleh menghalang kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Allah juga. Sebab itulah kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kenal perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni kita nak kenal pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kenal pengurusan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita kenal tentang pentadbiran Allah Ta'ala, kita kenal atas urusan Allah Ta'ala, maka tidak ada pentadbiran melainkan pentadbiran Allah. Tidak ada urusan melainkan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru hakikat itu tertuju hanya kepada Allah. Baru wujudnya hanya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan dosa mereka. Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa mereka yang mempersekutukannya. Yang mengampun dan juga yang tidak mengampun Allah SWT. Kemudian Allah SWT meletakkan hukum, ketetapan, ketentuan. Allah SWT tidak mengampunkan dosa mereka yang mempersekutukannya, yang menduakannya dengan sesuatu selain daripada dia. Ada Tuhan selain daripada dia. Allah Ta'ala tidak akan ampunkan. Maknanya, maksudnya tidak ada yang lain melainkan dia saja. Itu sebabnya kita tu disuruh memandang, mendengar, dipegang, dirasa, di itu, di semua. Hanya tertuju kepada Allah. Benda yang kita dengar, benda yang kita lihat, benda yang kita rasa, benda itu menjadi bukti dalil wujudnya Allah. Itu sebabnya kita tu nak memulakan dengan nama Allah. Allah. Dengan sesuatu pun, Allah SWT tidak mengampunkan dosa mereka yang mempersekutukannya. Dengan sesuatu pun. Dengan sesuatu pun. Apa benda pun lah. Masalah sekarang ni benda yang paling besar tu
adalah manusia itu sendiri. Kalau aku tak buat kerja ni, tak siap. Kalau aku tak buat kerja ni, tak siap. Satu. Kerja ni siap, pasal akulah yang buat. Satu. Maknanya, dia lupa kepada Allah. Allah mengampunkan dosa selain daripada dosa, mempersekutukannya. Maknanya, selain dosa, diampunkan oleh Allah SWT. Banyak hadis, banyak yang disarahkan. Hadis-hadis sahih. Dengan satu, jangan mempersekutukan Allah. Tetapi, yang sepaling beratnya, apa dia? Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mentauhidkan Allah SWT ini, dia merupakan satu amalan dalam hati. Mentauhidkan Allah Ta'ala merupakan satu amalan dalam hati. Sentiasa. Jika solat itu akan dihisap awal-awal di akhirat. Tetapi apabila kita mempersekutukan Allah SWT tanpa dihisap. Orang yang mula-mula sekali masuk ke neraka tanpa hisap, masuk. Sepatutnya pada masar akan dihisap. Tentang solat kita, tentang semayang kita. Tapi disebabkan kita mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dimasukkan neraka dahulu. Jadi fahamlah kita yang mana ilmu fardu ain yang wajib atas aku yang pertama-tamanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu esa. Yang ke-11, zat Allah Ta'ala, zat Allah dan asma'nya, zat Allah dan asma'nya dan juga sifatnya tidak bersamaan dengan zat, sifat dan sifat kudus, yakni yang baharu. Tak sama. Zat Allah Ta'ala dan asma'nya. Maknanya kita percaya mentauhidkan Allah Subhanahu Ta'ala bermaksud kita mentauhidkan zat Allah, kita mentauhidkan asma' Allah, kita mentauhidkan sifat Allah, kita mentauhidkan perbuatan Allah. Itu maksud dia. Tidak bersamaan dengan zat, asma' dan juga sifat yang baharu. Tak sama. Kalau sifat bersifat baharu, dia memerlukan kepada yang membaharukan dia. Tetapi bagi Allah Subhanahu Taala, dia tidak perlu kepada nak membaharukan dia sebab dia adalah Tuhan. Kerana zat Allah, asma'nya dan sifatnya adalah Qadim. Qadim. Qadim ni apa? Yang tak ada permulaan. Kalau disebut Qidam, dia dah sedia ada. Sedia ada. Qadim lagi azali, yang tak ada permulaan. Hanya bersamaan pada sebutannya sahaja. Betul bersamaan kepada sebutan saja. Kuasa. Kuasa makhluk. Kuasa Allah Ta'ala. Sebutannya sama. Tetapi kuasa makhluk tidak memberi bekas. Kuasa Allah memberi bekas. Kuasa Allah memberi bekas kepada perbuatan kita. Tetapi kuasa makhluk tak memberi bekas sesuatu pun walaupun sebesar zarah. Apa sebab? Perbuatan makhluk itu adalah kesan, bekas daripada perbuatan Allah. Pandanglah sendiri, lihat sendiri. Saya bercakap di depan berhia-hia. Jadi saya menyaksi. Inilah takdir Allah. Dikehendaki Allah kepada saya. Itu hakikat. Puan-puan semua pun macam tu juga.
sama daripada segi sebutan. Sifat-sifat, sifat-sifat. Sifat kehendak. Sifat mengetahui. Sifat hidup. Kita tengok, ialah hidupnya makhluk ini, hidupnya makhluk berupa manusia. Dengan adanya roh, hidup, roh. Dan adanya roh tersebut, maka hiduplah sifat kuasa makhluk tersebut. Hiduplah sifat kehendak roh tersebut, makhluk tersebut. Dengan adanya roh tersebut, hiduplah dengan sifat pengetahuannya, dengan sifat mendengar, melihatnya dan berkata-katanya. Sebutan sama, tetapi hidupnya makhluk tersebut dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Hidup kudratnya, hidup kuasanya, hidup kehendaknya, hidup pengetahuannya. Jadi aku hidup sini adalah tanda hidupnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyakkanlah zikir. Allah, Allah, Allah. Tasdik dalam hati. Mulut mengata, la ilaha illallah. La, tasdik mati, Allah. Beriman dengan kewujudan Allah. Beriman dengan kewujudan Allah. Maksudnya tak ada yang wujud dah, melainkan Allah. Segala-gala puji bagi Allah. Segala puja bagi Allah. Sebab apa? Dia yang mengurniakan aku rahmat dan juga keberkatan. Semua dia. Dia yang menggerakkan aku, dia yang mendiamkan aku. Dia yang menghidupkan aku dan semuanya. Dia. Allah. Tak ada lain. La. Beriman dengan kewujudan Allah adalah bermakna beriman dengan rububiyahnya, dengan uluhiyahnya, dan beriman dengan asma dan sifatnya. Beriman dengan rububiyahnya, apa rububiyah? Iaitu penciptaannya. Makna tidak ada pencipta, melainkan dia yang pencipta. Itu katakan aku beriman dengan rububiyahnya. Aku percaya dengan sifatnya. Sifatnya adalah sifat yang qadim, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus ada nya di situ. Dan beriman dengan uluhiyahnya. Makna kita itu beriman dengan uluhiyahnya, makna kita itu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makna kita ni merupakan satu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi uluhiyah makna pengabdian, rububiyah penciptaan. Tak ada yang mencipta, melainkan dia. Tak adalah aku yang tempat lain nak menyembah, melainkan dia. Itu zahirnya. Dan juga asma'nya. Dan juga sifat-sifatnya. Yang sempurna, maha suci pada kekurangan. Beriman dengan rububiyah Allah ialah mengiktikadkan bahawa kewujudan Allah adalah pentadbir alam ini. Beriman dengan rububiyah Allah. Dengan, maknanya dengan ni, iaitu dikatakan kita ni bertawasul dengan perbuatan Allah. Dengan perbuatan Allah. Aku beriman, aku percaya kepada Allah. Itu dia punya jalan. Maknanya bertawasul dengan perbuatan Allah. Maknanya sifat rububiyah tersebut. Beriman dengan rububiyah Allah ialah mengiktikadkan bahawa kewujudan Allah adalah pentadbir alam ini. Jadi maknanya aku bergerak ke sana kemari adalah dengan rububiyah Allah. Adalah dengan perbuatan Allah. Adalah dengan Allah SWT yang mencipta aku. Dengan. Maknanya tak ada yang lain dah. Dia lah. Saya bercakap di depan-depan ni.
Puan-puan semua dengar sekarang ni di depan saya. Maknanya dengan Allah. Jadi kalau orang berjalan dengan tasawuf, barulah dikatakan ketelusan, keikhlasan. Erti ikhlas. Dan ikhlas itu merupakan ruh amal. Beriman dengan rububiyah Allah ialah mengiktikadkan. Kita kena mengiktikadkan bahawa kewujudan Allah adalah pentadbir alam ini. Ingat ya, perkataan dengan tu. Bismillah, dengan nama Allah. Maknanya dengan nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Kita tak sebut nama lain, asma Allah. Jadi dengan nama Allah itulah maka kita tu nak berbuat sesuatu. Itu kaedah tauhid tu. Kewujudan Allah dengan pentadbir alam ini. Tidak ada pentadbir yang lain yang mentadbir seluruh alam ini selain daripada Allah Ta'ala. Jadi yang paling dekat adalah diri kita yang mentadbir hidup kita sekarang. Yang mentadbir penghidupan kita sekarang. Kita berkeluarga. Kita berjiran. Kita itu, kita ini. Semua. Maka dengan Allah. Jadi Allah Ta'ala mentadbir kita. Maka dengan Allah, dengan pentadbir Allah. Inilah dia. Maknanya kita tu berserah kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Itu orang jalan tasawuf. Beriman dengan uluhiyah Allah. Ilah. Sebenarnya sama. Ya, di dalam rububiyah, Rabb, Tuhan juga. Ilah, Tuhan juga. Rabbul Alamin. Tuhan sekalian alam. Ilah. Kul wa ilahukum ilahum wahidun. Tuhan juga, Tuhan yang Maha Esa. Jadi maknanya beriman dengan uluhiyah. Makna kita nak mengabdikan diri adalah dengan uluhiyah. Makna dengan Allah. Serta Allah. Ialah mengiktikadkan bahawa kewujudan Allah adalah untuk disembah. Kewujudan Allah itu adalah untuk disembah. Maknanya kita nak sembah Allah adalah dengan Allah. Baru dapat sembah Allah. Bukan dengan kita. Dan dialah yang berhak disembah. Dan dialah yang berhak disembah. Itu pasalnya kalau diamati kita ni betul-betul bersyukur kepada Allah SWT. Apa sebab kita bersyukur? Sebab Allah SWT memilih, berkehendak kepada kita menjadi orang yang beriman dan juga bertakwa. Dan tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Itu dia yang dikatakan uluhiyah Allah. Dengan uluhiyah, beriman, percaya. Percaya. Tak memadai dengan percaya. Percaya saja. Aku percaya kewujudan Allah Ta'ala. Kalau tidak dengan kepercayaan, keyakinan kita, percaya kepada Allah. Teliti baik-baik. Berbeza. Yang ke-15, beriman dengan asma Allah. Beriman dengan asma Allah. Allah Ta'ala tu maha pemberi. Memberi. Menentukan rezeki dan sebagainya. 99 asma husna. Beriman dengan asma Allah, nama-nama Allah.
dengan nama Allah. Maknanya kita tu nak bergerak dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi amat mengasihani. Bismillah, dengan nama Allah. Wallah. Beriman dengan asma Allah dan juga sifat-sifatnya. Tak ada sifat melainkan sifat Allah. Maka dengan asma Allah, maka dengan sifat Allah. Kita tak ada kuasa. Kita tak ada kehendak. Kita tak ada pengetahuan. Jadi yang ada tu hanya Allah. Jadi aku dapat bergerak ke sana kemari. Apa maksud dia? Itu sebab dengan asma Allah, dengan sifat-sifat Allah. Ialah mengiktikadkan bahawa kewujudan Allah adalah mempunyai nama-nama yang maha besar. Dan sifat-sifat kesempurnaan. Dah maha suci daripada sifat-sifat kekurangan. Apabila ada selain itu, makna kurang bagi Allah sebabkan ada yang lain. Na'udzubillah. Jadi, dapat kita faham sekarang bahawa hati kita itu hanya tertuju hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Yang ke-16, kewujudan Allah Ta'ala bukan seperti kewujudan alam. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada seumpama pun sesuatu pun. Kewujudan Allah Ta'ala bukan seperti kewujudan alam. Alam wujud ada bertempat. Allah Ta'ala wujud dia tak ada bertempat. Yang baharu. Kewujudan Allah Ta'ala bukan seperti kewujudan alam yang baharu. Yang menerima perubahan, permulaan dan juga kesudahan. Yang menerima perubahan, permulaan dan juga kesudahan. Maknanya, maksudnya, makhluk ini dijadikan Allah. Ada permulaan. Ada kesudahan. Dan juga akan fana, binasa. Kerana zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Dan Allah Ta'ala adalah yang awal dan juga yang akhir. Wal awalu wal akhiru. Itulah Allah. Jadi, kesimpulan awalnya, apabila disebut saja Allah adalah Esa Allah Ta'ala. Disebut saja nama Allah, Esa asma Allah. Disebut saja itu perbuatan Allah, Esa perbuatan Allah. Itu sebabnya siapakah Allah itu? Allah itu adalah Tuhanku. Allah itu adalah Tuhanku. Jadi Allah itu adalah nama kepada zat wajibal wujud. Zat yang wajib ada. Siapa yang memberi nama kepada zat yang wajib ada itu? Allah Ta'ala yang memberi nama kepada zat tersebut. Iaitu Allah. Anallahu la ilaha illa ana. Akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Jadi, apabila kita berpegang, mengiktikadkan hanya Allah Ta'ala saja yang wujud, itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keduanya, segala perbuatan aku adalah ditakbir, diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berlakulah perbuatan yang aku buat. Yang ketiga, aku naik saksi bahawa tiada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Perbuatan Allah akan memberi kesan, memberi bekas kepada aku dan seluruh sisi alam. Tetapi perbuatan makhluk tidak memberi bekas sesuatu pun. Itulah kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Barulah kita mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji-puji bagi Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tak ada yang lain melainkan dia. Apabila disebut Allah Maha Besar, tidak ada mengikut kekuasaan lain daripada kuasa dia. Jadi insya-Allah
mudah-mudahan daripada penerangan yang saya kemukakan, sampaikan, agar keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi mantap, menjadi kokoh. Satu. Kedua, berimannya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak dipengaruhi oleh sesuatu tentang kewujudannya, melainkan dia yang menjadikan tiap-tiap sesuatu tersebut. Yang ketiga, aku redha segala ketentuan ketetapannya. Sebab tidak ada sesuatu pun ketentuan, melainkan ketentuan ketetapannya. Itulah dikatakan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wal sifat. Baik. Jadi setakat ni saja yang kita pada malam ini. Yang baik itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika terdapat kekurangan-kekurangan itu ada daripada kelemahan saya sendiri, dan insya-Allah kita akan top up pada sisi-sisi yang akan datang. Insya-Allah. Baik, ada apa-apa pertanyaan sebelum kita masuk ke yang kedua, insya-Allah. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Soalan silakan. Ajukan sebarang soalan pada Ustaz tentang apa yang telah disyarahkan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi. Ada nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, kita yakin bahawa setiap perbuatan kita tu berlandaskan kepada keizinan dia. Tapi macam mana Ustaz ni, kadang-kadang kita terlupa apa yang kita buat tu. Maknanya kita buat, oh aku, macam tu Ustaz. Sedangkan kita tahu tapi manusia kan Ustaz, kita lupa Ustaz. Macam mana tu kita nak mendatangkan ingatan tu. Nak kekal ingatan tu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Ilmu yang wajib kita tuntut iaitu ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ini terdiri daripada 3 ilmu. Satu, ilmu tauhid. Ini yang kita belajar. Yang kedua, ilmu fiqh. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Jadi ketiga-tiga ilmu ini mengajar kita, membimbing kita kepada mengingati Allah. Mengingati Allah. Baik. Bukan sahaja berlaku di luar daripada ibadat khusus yang kita buat. Dalam ibadat umum, itu yang lebih banyak kita lupa kepada dia. Ya. Soalnya, bagaimana kita tu nak kekal pada mengingati Allah. Jalan yang pertamanya, yakni hidupkan hati itu dengan zikirullah. Hidupkan hati itu dengan zikirullah. Sebab dengan zikir sajalah. Zikir ni apa? Mengingati. Mengingati apa? Allah. Jadi orang-orang tasawuf itu yang diajar supaya kita tu ingat selalu kepada Allah. Dalam tauhid yang kita belajar, kita ingat kepada Allah bahawa tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Ingatlah kepada Allah. Perbuatan aku ni adalah perbuatan Allah. Jalan fiqh, makna jalan kita tahu dan kita faham tentang hukum-hukum Allah. Maknanya Allah yang mentakdirkan aku nak bersolat itu, nak bersolat ini sebagai. Pandai kata tujuan kita bersolat ada untuk mengingati Allah. Allah juga. Jadi jalan pada segi tasawuf. Maknanya kata daripada akhlak kita kepada Allah Subhanahu Taala. Maknanya iaitu dikatakan adab sopan kita kepada Allah Taala. Itu juga adalah jalan untuk kita mengingati Allah. Jadi
kesimpulannya dalam ni adalah dengan zikirullah. Allah, 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 Allah. Satu. Yang keduanya, menurut alim-alim ulama, apabila kita memegang tasbih, dia kata, insya Allah kita akan ingat Allah. Apabila kita pegang tasbih yang 100 tu, yang ada bulat-bulat tu, insya Allah itu hikmah. Itu daripada Nabi lagi. Ingat kepada Allah. Jadi boleh dicuba insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, ada apa pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita akhir. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya ni, tasbih ni kan kalau ada guna sekarang ni digital petik tu macam mana? Saya baru ni Sekarang? semasa bulan berapa saya pergi itu umrah, ya. Jadi di lapangan dekat Kaabah tu. Jadi ada satu hamba Allah tu. Dia pakai pakai macam satu mesin kecek. Kemudian saya duduk sebelah, orang Arab duduk sebelah. Orang Arab pegang tangan dia, dia tunjuk tangan tak boleh guna benda tu. Ya. Jadi makna dia pakai yang itu dia mengganggu. Kan itu maksudnya kan? Yang gunakan apa tu? Jadi kalau nak pegang tasbih, pakai tasbih. Ataupun dengan menggunakan tangan. Ya, gunakan tangan ataupun tasbih. InsyaAllah. Jadi saya sendiri pun berpendapat tak bersetuju menggunakan ada macam mesin nombor tu mengganggu orang nak berbuat amal dan beribadat. Wallahu a'lam. Tapi ada juga Ustaz yang tu yang lama tu yang bunyi ketuk-ketuk, tak ada yang biasa ni, yang murah tu yang plastik tu dia tak bunyi. Dia selalu orang tak jari tu. Yang tu dia tak bunyi. Tapi yang besi tu, besi tu memanglah dia macam mengganggu lah sebab dia bunyi bila kita tekan. Kan? Baik. Sekarang ni kan dia ada lampu lah, kalau malam nampak lah nombor tu dah petik jari tu. Baik. Ada kan sekarang. Tanya je kan, saya tak guna tanya. Ya betul. Betul. Jadi baiklah. Saya mencadangkan eloklah kita berpegang kepada tasbih ataupun tangan yang lebih afdal lagi. Ya, yang lebih afdal. Dan boleh juga kita berpegang yang plastik yang berbunyi. Tetapi ketahuilah, mula-mula kita di dalam ilmu fiqh kita tahu. Banyak kata berbilang-bilang. Maknanya kita bilang lah. Maknanya satu hari dituntut kita tu katakan mengucapkan subhanallah 33 kali. 33 kali. Maknanya itu berbilang-bilang. Kemudian kalau baca alhamdulillah 33 kali. Kira juga menggunakan tasbih ataupun sebagainya. Tetapi dah sampai ke satu peringkat kepada kita. Ya dah, apakah kita ni nak berbilang-bilang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan nafas turun naiknya kita itu tidak terhingga mana kata bilangannya. Wallahu a'lam. Tahu maksud saya kan? Mana kita tu lebih. Mungkin dapat pencerahan daripada Ustaz. Ada lagi yang nak tanya? Ya, tanya lagi. Iyalah Ustaz, maksudnya afdal tasbih biji lah daripada petik yang itu. Ya. Yang afdal dia. Sebab saya pakai itu. Jadi saya cakap itu yang lebih afdal. Ya. Baik. Tentang akidah tadi macam mana? Tak ada siapa yang nak bertanya ataupun pernah didengar-dengar ya tentang di luar atau serangan-serangan yang saya dengar Ustaz yang seperti mana yang saya sarahkan pada minggu yang lepas berhubung tentang tauhid 3 serangkai ini atau macam mana dan sebagainya. Ya tak ada timbul. Tapi bagus juga. Bagusnya bukan sebab apa, maknanya kita tak ambil tahu tentang yang mengatakan tauhid 3 serangkai itu yang dibawa oleh Wahabi itu, yang apa sebagainya. Sebab ini pun tauhid ini juga.
Tapi dalam ni dia tak sebut. Ya, tak sebut. Tak ada. Maknanya di sini kita mengaji tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wal sifat adalah dia terkandung di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maknanya dia terkandung di dalam juga kelas pengajian daripada akidah itu Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Itu maknanya dia ambil di situ. Tak ada kena-mengena dengan yang tauhid 3 serangkai. Baik. Ada apa-apa pertanyaan? Ya. Dengan tu. Mas Roha Assalamualaikum, ke Ustaz. Intan ke? Assalamualaikum Ya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lepas Ustaz ada cakap berkenaan dengan Wahabi tu salah satu ciri-ciri dia mujassimah ya. Ya. Boleh Ustaz bagi contoh yang kata dorang ni macam tu, mujassimah tu. Apa dia punya contoh-contoh dia, apa yang dia buat, apa yang dia cakap ke macam mana? Sebab saya tak pernah dengar pula yang tu. Okey. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. I'tiqad mujassimah, yakni dia berpegang kepada jisim. Jisim tu maknanya apabila dia berpegang, jadilah dia i'tiqad mujassimah. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat mutasabihat. Jadi ayat-ayat mutasabihat ini iaitu dikatakan ada itu berhubung tentang kaki, tangan, muka. Allah Ta'ala menjelaskan seperti itu. Allah Ta'ala duduk di aras dan sebagainya. Sedangkan menunjukkan tempat duduk kaki tangan ni adalah baharu. Tetapi pada fahaman ya, sebenarnya fahaman Wahabi ni dia ada bermacam-macam lagi. Jadi pada fahaman Wahabi, mana kata dia percaya kepada zahirnya ayat Al-Quran tersebut. Mana kata dia tidak mentakwilkan ayat tersebut ataupun kita menyerahkan kepada Allah SWT. Mana kata i'tiqad orang-orang yang mutaqaddimin yang terakhir ini, macam katakan i'tiqad ataupun akidah Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, maknanya dia menyerahkan kepada Allah. Dia tidak takwil benda tu. Tetapi bagi Wahabi, dia berpegang langsung. Jadi dia maknanya Allah Ta'ala tu berjisim. Allah Ta'ala berjisim. Jadi dia berpegang. Berpegang itulah makna akidah mujassimah yang termasuk dalam 72 yang dikatakan sesat. Itu dikatakan berjisim. Wallahu alam. Ada contoh tak Ustaz yang dia cakap macam tu? Contoh dia tu maknanya itu ambilan tu adalah daripada penerangan-penerangan daripada guru-guru. Contoh pada guru-guru. Dan kalau nak kita ambil, kalau kita kan nak bercakap sekarang katakan antara katakan yang kita dengar daripada WhatsApp daripada ustaz-ustaz kita berbahas dan sebagainya, kita akan dapat tahu perkara tersebut. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Sama. Apa pendapat Ustaz tentang liberalisasi dalam agama? Mudah dia macam mana saya tak faham tu. Dah macam nak meliberalkan Islam, macam sebelum ni agama-agama lain pun dah diliberalkan, jadi sekarang ni Islam pula nak diliberalkan. Oh, itu lagi tak boleh lah nak oi. Langsung kita tak boleh terimanya. Sebabnya liberal. Kan itu ya? Ya. Pada Islam tu dia dah sempurna. Daripada segi akidahnya, daripada segi syariatnya, daripada segi hakikatnya. Jadi kemudian kita pula nak kita liberalkan dia. Dalam semua itu keadaan. Mana kata orang yang melakukan itu juga adalah dikatakan dia membuat satu perbuatan di dalam agama yang tidak dituntut. Itu pada pendapat saya. Dan saya tak bersetuju. Saya nak kata Islam liberal lah kata. Tak boleh.
Wallahu a'lam. Musuh Islam ni banyak lah kan Ustaz sebenarnya. Itulah yang menjadi dalil banyak yang kata Puan tadi, bila ada 73 iktikad. Jadi 73 iktikad, satu iktikad yang benar, mana ahli sunnah wal jamaah. Dan 72 lagi tu, semuanya orang itu adalah alim ulama. Bukan orang jahil. Orang alim dan ulama. Banyak katakanlah itu dikatakan itu apa? Itu Muhammad bin Abdul Wahab. Banyak kata iaitu aliran Wahabi. Dia merupakan orang yang mujahid, orang yang kuat. Alim, maknanya dia orang yang ada pendidikan agama. Keturunan dia pun Abdul Wahab bin Sulaiman pun adalah dikatakan qadi. Mana kata orang alim ulama, mujahid, termasuk juga abang dia kuat agama. Tapi akidah dia tu, di antaranya itulah dia berpegang tentang itu mujazimah. Wallahu a'lam. Jadi itu baru belum Syiah lagi. Syiah ni pula terbagi pula kepada imam-imam dia 12 cabang pula lagi. Bukan maknanya Syiah tu satu saja punya akidah dia, tak. Dalam Syiah tu ada yang lembut, ada yang kurang, ada yang itu, tapi dia masih juga lagi dalam keadaan berpegang etikot yang dia membenci kepada sahabat yang itu semua dan sebagainya. Itu tanda-tanda dia. Macam itulah. Kalau dikatakan itu di dalam perbuatan itu lahiriah, katakan macam kata Wahabi, lahiriah dia membida'ahkan orang-orang lain. Macam itulah. Itu tanda-tanda dia juga. Wallahu a'lam. Baik, Jadi ada apa pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang lagi 72 tu etikad dia orang sesat lah Ustaz. Sesat 100%. Hadis sahih Bukhari juga Muslim. Semua berpendapat sama. 72 memang masuk neraka. Kan terdahulu saya dah jelaskan berhubung tentang Khawarij, tentang Qadariyah, tentang Jabariyah. Kemudian pecah-pecahannya lagi pula. Pecah-pecahan tu dia mengatakan apa? Orang yang membuat katakan itu Khawarij. Orang yang berbuat dosa besar. Tapi tak sempat nak bertobat. Maka dia kekal dalam neraka seperti mana orang kafir. Tapi dalam ahlu sunnah wal jamaah, dia tak kekal dalam neraka. Pasal dia masih ada iman yang lain. Itu perbezaan. Tapi dia memang orang lagi, dia pengasas aliran-aliran tersebut. Mujazimah, Syiah, Khawarij, macam-macam lagi. Baik. Itu yang merisaukan kita. Satu, kita risau, alhamdulillah kita duduk mengaji seperti ni. Kita ada dengar. Yang kita risau ni bagaimana tentang anak-anak kita. Adakah mereka ni telah mengaji betul-betul? Duduk betul-betul. Sekurang-kurangnya sifat 20 tu bawa nyanyi biasa. Kenal. Baru kita nak lebih mendalam. Sebab kita nak kenal Allah Ta'ala, nak kenal Al-Quran, nak kenal Rasul. Semuanya dengan itu. InsyaAllah dia tak akan mudah dipengaruhi. Baik, ada apa-apa lagi? Mungkin tak ada apa, kita tutup kelas sebab kelas seterusnya mula pukul 9.15, ada 3 minit saja lagi. Jadi kita tutup dululah kuliah kita untuk malam ini. Jadi alhamdulillah. Amin, Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Tuan Haji Abdullah bin Tuda yang bersama kita di kuliah Maghrib untuk syarah akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan semoga apa yang disyarahkan kepada kita pada malam ini selama sejam memberikan kita
peningkatan pemahaman ilmu tentang beriman dengan kewujudan Allah. Tiada daya dan upaya kita melainkan Allah yang memberi manfaat dan juga yang mendarat. Mudah-mudahan kita terus mentauhidkan Allah dengan kita menghidupkan hati kita dengan terus berzikir, mengingati Allah, dan kita doakan sama-sama mudah-mudahan kita tidak terpesong ataupun kita tergelincir dari fahaman ataupun iktiqad selain dari ahli sunnah wal jamaah. Terima kasih sekali lagi pada Al-Fadil Ustaz. Mudah-mudahan kita dapat terus bersama lagi di minggu depan untuk kita tambahkan lagi ilmu. Sekiranya ada sebarang kemuskilan, bolehlah kita ajunya pada kuliah akan datang, insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gemar Iman. Terima kasih kepada para jemaah yang sudi mengimarahkan kuliah pada malam ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan kita boleh ambil ibrah, ambil pengajaran dan tingkatkan ilmu kita tentang fahaman ataupun iqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi terima kasih kepada semua sekali lagi. Kuliah kita seterusnya iaitu pada pukul 9.15 bersama Al-Fadilah Ustaz Afzan Abdul Manap yang sudah pun berada di Google Meet kita. Jadi sebagai penutup kuliah maghrib, sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz untuk membimbing bacaan tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan surah Al-As. Dan untuk itu saya sudahi dahulu dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'dana li kulli hawlin la ilaha illallah wa li kulli hammin wa ghammin masyaallah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli ridha'i wa sidatin afsukurulillah wa li kulli ujubatin subhanallah wa li kulli zambin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli dikin hasbiyallah wa li kulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa li kulli ta'atin wa masyatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah kita berjumpa pada masa dan waktu yang lain, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum dek. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey, sama-sama. Jadi saya nak undur diri, sama-sama kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Jawapan tasbih tadi tak boleh guna. Ya, memang. Ustaz. Ustaz dah keluar Cik Ha. Ustaz dah dulu. Assalamualaikum Ustazah pula masuk. Maaf. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mira semua ada ke? yang Tak berada. ada ke Mira? Assalamualaikum Ustazah. N tolong ambil alih N. Kau tak ada Mira? Assalamualaikum Ustazah Afzan. Waalaikumsalam Kak Na. Macam je Kak Nas. Apa dia? Lain macam je Umi punya manja tu. Lah, bagi salam kat Ustazah kot. Betul Intan tau. Cikgu buka majlis cikgu. Assalamualaikum Ustazah dan semua kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak En buka majlis. Okey. Kak En. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadilah Ustazah dan semua jemaah pencinta ilmu yang dengan